Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Menjelang Malaysia Memilih bersama dengan saya Haris Ashraf Fatsnan. Dan saya Nina Rozman. Dan kali ini kita nak tunjukkan beberapa kaji selidik dalam talian yang mana anda tahu mungkin adalah bos pada PRU yang ke-15. Betul. Sebenarnya kami di Ashraf Wani menjalankan kaji selidik secara dalam talian. Okey, jika anda dapat lihat skrin di bawah ini, okey, di mana ada QR code dan sebagainya itu, anda boleh scan QR code untuk menjawab soalan, memberi respon pandangan anda berkenaan dengan soalan yang dikemukakan. Nanti kita akan rotate lah, kita akan bertukar soalan ya. Dan untuk kali ini sehingga jam 11 pagi ini, jika boleh saya lihat di situ lebih kurang dalam 90% menyatakan ya, bermakna mereka tahu mereka ini adalah bos pada PRU 15. Jadi sudah tentu menjadi penentulah dalam mereka pilihan. mempunyai kuasa untuk membentuk negara dan masyarakat. Siapa yang akan menjadi wakil mereka, sama ada di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen. Tetapi tak asing juga ada 5% dua lagi 5% iaitu yang tidak tahu dan juga tidak pasti sama ada mereka adalah bos ataupun tidak sebenarnya dalam PRU 15 ini. Kita akan terus keluarkan soalan-soalan ini untuk hari ini. Ini satu soalannya. Anda boleh ke undi.astroawani.com di mana suara anda merupakan suara Malaysia. Lontarkan pandangan anda, idea anda, dan kami akan teruskan dengan sesi-sesi ataupun perkongsian soalan-soalan ini, survey ini secara dalam talian, sama ada di kaca televisyen maupun di media sosial dan sebagainya. Anda boleh terus menjawab, memberikan pandangan anda. Baik, itu antara satu perkara. Tetapi ada lagi satu perkara penting juga untuk kita teliti dalam Menjelang Malaysia Memilih ini. Dan sudah tentu antara perkaranya adalah berkenaan dengan perang di media sosial. Kuasa media sosial ini semakin dominan ya. Betul. Lagi-lagi kalau kita nak dapat lihat lagi-lagi dalam apabila pengumuman pembubaran, so kalau kita tengok telefon para pengundi parti politik semakin demam sebenarnya. Demam so bermakna kalau kita lihat dalam pilihan raya sebelum ini pada PRU ke-14 kita menyaksikan persaingan yang cukup sengit. Tetapi kali ini bagaimana kita ingin menghadapi perubahan ombak di media sosial itu, antara fakta, persepsi maupun emosi. Jadi kami berbesar hati hari ini berada menerusi talian Google Meet adalah Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy yang merupakan penganalisis politik dan juga media sosial UiTM. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dalam Menjelang Malaysia Memilih ini. Pertama sekali lah, semua dah social media sekarang ni, semua dah dalam talian. Even kami di Ashraf Wani juga membuat kajian secara dalam talian untuk orang ramai scan QR code, memberi respon pandangan mereka, menjawab soalan. Pandangan doktor melihat kepada perang media sosial yang dikatakan menjadi gelanggang pertarungan paling hebat dalam PRU, di mana PRU 15 ini akan menyaksikan pertembungan yang luar biasa. Pandangan doktor. Terima kasih Haris. Kalau kita lihat ni, pilihan raya internet ni sebenarnya sudah berlangsung di negara kita sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2008 tu kita lihat blog ni dan juga beberapa media persendirian telah meraih populariti mereka dalam menentukan ataupun membuat keputusan oleh pengundi-pengundi terhadap sesuatu kawasan. Dan 2013 ini lebih kepada pilihan raya media sosial, iaitu kesemua platform ini telah diguna pakai untuk menyalurkan maklumat kepada pengundi-pengundi. Dan pada tahun 2018 yang mana saya sendiri menggelarkan sebagai pilihan raya Facebook. Dan pilihan raya Facebook ini juga telah mendengarkan elemen yang baru, iaitu WhatsApp. Kemunculan WhatsApp di dalam pilihan raya 2018 dikatakan juga mula mencorakkan lanskap politik negara kita. Tetapi untuk tahun 2022 ini, berdasarkan pemantauan dan juga kajian saya, kita lihat TikTok
TikTok ini merupakan satu platform yang bakal sedang mewarnai fasa kita sedang menuju ke PRU ke-15 ini. Dan kita lihat bukan setakat TikTok tetapi WhatsApp juga akan memainkan lebih banyak peranan di dalam pilihan raya ini. Jadi kita dapat lihat penyebaran pelbagai maklumat di dalam bentuk TikTok, yang mana TikTok ni saya melihat iaitu ground reach dia itu adalah kepada semua lapisan masyarakat secara serentak. Kalau sebelum ni kita boleh membuat beberapa tapisan Twitter antara mereka yang bawah 30 tahun, Facebook antara 30 ke 50 tahun, dan itulah sebagaimana kita melihat perpecahan penggunaan teknologi media, social media platform di negara kita. Tetapi untuk pilihan raya umum ini, TikTok ini mempunyai elemen yang begitu interaktif di mana cepat dan senang untuk kita wawarkan menggunakan WhatsApp. Jadi sesiapa yang ketinggalan, khususnya ahli-ahli politik yang ketinggalan, yang tidak mempunyai akaun TikTok, dilihat akan kehilangan banyak unsur di situ, di mana kita melihat pengundi-pengundi di atas pagar dan juga pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun dan juga pengundi muda ini lebih banyak kita sampaikan maklumat berdasarkan platform-platform TikTok ini. Jadi saya melihat secara keseluruhan ini adalah satu propaganda dan kempen yang banyak digerakkan oleh segelintir kelompok cyber trooper melalui TikTok, yang mana banyak menyampaikan maklumat, tetapi pada masa yang sama juga terdapat elemen-elemen unsur fitnah dan juga penyebaran berita palsu yang boleh menggelirukan rakyat sebagai pengundi. Dan faktor internet di pilihan raya ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, kerana terdapat banyak medium yang rakyat Malaysia boleh menggunakan untuk mereka mendapatkan maklumat. Jadi di sini, Haris, kalau kita lihat apapun peranan dimainkan oleh cyber trooper ataupun mana-mana ahli politik dalam menyebarkan propaganda mereka, namun ia dilihat semakin tidak relevan juga buat pada masa ini, kerana rakyat sekarang ni sudah mempunyai banyak pilihan saluran untuk mereka mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Betul. Jadi pilihan raya kali ini, maklumat yang diterapkan menggunakan TikTok dan sebagainya, ia haruslah berdasarkan facts and figure. Jadi perkara inilah yang paling utama yang saya rasa perlu diberikan perhatian oleh rakyat agar tidak terlalu mudah percaya dengan sebarang berita yang dikongsikan di dalam media sosial. Tadi doktor ada cakap kalau ketinggalan maknanya ada kurang-kurang unsur. Tapi kalau kita lihat pada konteks siapa atau parti yang mana yang ketinggalan, sudah semestinya kempennya kurang menyengat. Jadi kalau kita dapat lihat juga, kalau era digitalisasi ini adalah pengaruh media sosial adalah antara pengaruh yang signifikan, di mana dijadikan jentera kempen yang ampuh, dan ia dapat juga mempengaruhi antara pengundi-pengundi dalam kalangan anak muda. Jadi bagaimana untuk kita media sosial ini kita guna bukan sahaja untuk pengaruh dalam kalangan anak muda untuk mengundi, tapi dalam kalangan ibu bapa, kalangan atuk nenek kita. Jadi bagaimana untuk kita seimbangkan agar media sosial ini dapat dicapai bukan sahaja anak-anak muda tetapi selain daripada anak muda. Bagaimana, doktor? Okey, seperti yang saya katakan tadi, elemen yang popular yang mencorakkan warna lanskap politik negara pada hari ini adalah platform TikTok, TikTok dan juga WhatsApp, di mana ia boleh diterapkan di dalam pelbagai platform. Walaupun pengaruh WhatsApp ni kalau kita lihat di dalam sesuatu kumpulan, tetapi ia akan memberikan impak kepada pengundi-pengundi yang boleh mengundi terhadap wakil mereka di sesuatu kawasan. Tetapi di dalam soal TikTok ni, kalau kita lihat ni, ground reach dia ni adalah terlalu seimbang kepada semua pihak, kerana elemen interaktiviti yang begitu senang, yang cepat dalam 1-2 minit yang boleh dicapai oleh semua pihak. Dan satu lagi perkara ingin saya tekankan di sini adalah, pertama,
ketinggalan, maksudnya ketinggalan dari segi perkembangan teknologi masa kini. Malaysia kita mempunyai 34 juta populasi mengikut World Internet Statistic, ya. Dan 6 bulan dahulu kalau kita boleh melihat dalam 4 ke 5 juta yang tidak menggunakan internet. Tetapi pada hari ini kalau kita melihat rekod yang dikeluarkan oleh World Internet Statistic, hampir 30 juta rakyat Malaysia kita ini sedang menggunakan internet, dan satu hari 8 jam, dan dalam 8 jam itu 4 jam adalah platform media sosial di sini. Jadi kita harus tahu bahawa sekarang ini perkembangan selaras dengan perkembangan era teknologi masa kini, kita sedang menggunakan platform-platform ini untuk menyalurkan maklumat, dan sudah pastinya semua pihak, tidak kira pengundi 18, ibu bapa dan hampir keseluruhan. Jadi dikira yang 3 ke 4 juta yang tidak menggunakan internet ini mungkin terdiri daripada golongan kanak-kanak ataupun warga emas. Jadi kita lihat penerapan penggunaan internet ini adalah terlalu tinggi di konteks negara Malaysia ini. Jadi apa saya sarankan kepada parti-parti politik, mereka harus menggunakan semua platform ini untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan parti politik ataupun aktiviti-aktiviti mereka serentak menggunakan kesemua platform. Di mana saya menyatakan bahawa sekiranya seseorang ahli politik itu tidak menggunakan platform-platform ini, mungkin mereka akan ketinggalan, terutamanya bagi mereka yang ingin mensasarkan pengundi-pengundi berumur 18 tahun, pengundi-pengundi muda, dan juga pada masa yang sama pengundi-pengundi atas pagar, khususnya mereka yang berada di bandar. Dan bagi mereka yang berada di kawasan pedalaman, itu mungkin yang memerlukan personal touch antara ahli politik, di mana mereka harus turun ke padang. Jadi platform media sosial ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita elakkan, tetapi pada masa yang sama pengguna media sosial ini, mereka mudah terdedah dengan perkongsian segala maklumat. Tetapi yang pertama, saya percaya bahawa kita sudah pun melalui 3 fasa pemerintahan yang berbeza, dan agak sukar walaupun kita ingin menyebarkan sebarang propaganda negatif ini, mungkin ke tahap kebolehpercayaan dan tahap relevan itu mungkin adalah satu persoalan ya di sini, kerana mereka mempunyai terlalu banyak elemen. Dan kalau kita lihat ni, penularan propaganda dan kempen-kempen negatif yang dijangka mungkin memberikan impak, terutamanya dari segi faktor kebolehpercayaan. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat dari segi dua hala, di mana sekiranya terlalu banyak juga informasi-informasi yang berbentuk fitnah, berbentuk palsu ini disebarkan, ia akan juga boleh mengakibatkan pengundi atas pagar juga mungkin mengambil keputusan untuk tidak mengundi mana-mana pihak. Yeah. Jadi kita kena berhati-hati di sini. Peranan cyber trooper ini di dalam pilihan raya ini dianggap penting, tetapi pada yang bersama berpolitik secara berhemah. Baik. Dr. Sarah, sudah tentu banyak sebenarnya persoalan-persoalan akan kita bangkitkan, termasuklah apa yang boleh kita belajar daripada PRU 14. Kedua, bagaimana kita nak memahami proses verifikasi dan juga pentingnya untuk diadakan verifikasi maklumat-maklumat yang begitu banyak di media sosial. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan teruskan perbincangan menjelang Malaysia memilih selepas ini.
Baik, kita nak teruskan perbincangan yang ditinggalkan oleh Harith sebelum kita berhenti rehat seketika, di mana kita tahu kuasa media sosial ini adalah memberi informasi terutama dalam pergolakan, kepinjangan dan perbahasan politik yang kita tidak dapat dikesampingkan lagi. Jadi bagaimana dengan kalau kita nak reflect balik sebelum ini, apa yang kita boleh belajar daripada PRU dan juga media sosial? Bagaimana doktor dapat melihat keadaan ini? Kalau kita lihat pada PRU 14 ini terlalu banyak isu naratif yang telah dikedengarkan, dan pada waktu itu penggunaan Facebook adalah terlalu tinggi di mana sebarang hujah-hujahan propaganda dan juga aktiviti-aktiviti perarakan dan live Facebook juga telah digunakan untuk memuatkan sebarang ucapan di mana tahap pencapaian outreach Facebook pada PRU 14 adalah begitu tinggi, dan kita lihat juga bagaimana platform-platform media sosial ini digunakan sebagai satu platform yang boleh menghasut kebencian terhadap sesuatu pihak, terhadap sesuatu parti, dan perkara inilah yang kita belajar daripada PRU 14. Dan satu lagi perkara yang ingin saya tekankan di sini adalah suatu ketika dahulu strategi perang saraf ini telah digunakan di dalam bentuk akhbar bercetak dan juga akhbar penyiaran, dan tetapi pada hari ini bagaimana kita dapat melihat bagaimana platform-platform media sosial ini digunakan sebagai salah satu strategi perang saraf yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. Dan apabila kita bercakap unsur propaganda di sini adalah unsur ada maklumat yang boleh dikatakan benar, ada maklumat yang boleh dikatakan palsu, ada maklumat yang boleh kita katakan sebagai fitnah dan sebagainya. Jadi hukuman berat memang menanti bagi mereka yang menyebarkan maklumat palsu. Dan kalau kita lihat ni, kalau ada pihak termasuk Cyber Trooper ini bercakap fakta yang benar dan sebagainya, mungkin tidak akan ada sesiapa pun yang membuat laporan polis. Jadi itu tidak apa. Tetapi sekiranya ada pihak yang membuat laporan polis, itu boleh dikatakan fakta palsu, maka polis akan membuat siasatan di dalam akta polis ini juga. Mereka tidak perlu tunggu orang lain buat laporan, sebab mereka sendiri juga boleh buat laporan dan juga siasatan. Jadi kita perlu berhemah. Saya berharap pada PRU yang ke-15 ini kita dapat menyalurkan maklumat yang betul, dan jangan jadikan platform media sosial ini adalah satu platform yang boleh menyebarkan kebencian ataupun kemuakan ataupun rasa tidak berapa puas hati terhadap sesuatu pihak. Biarlah kita berkempen secara berhemah, dan pada masa yang sama kita mengkongsikan maklumat-maklumat yang betul di platform media sosial ini. Jadi kita tidak mahu sesuatu maklumat itu sekiranya berlaku. Ini satu lagi yang saya ingin tekankan di sini ya. Sekiranya berlaku penyebaran sebarang maklumat, penyebaran palsu, itu sila buat encounter secara cepat. Sila buat labelan fitnah ataupun palsu secara cepat, kerana ini tidak membawa satu keadaan di mana mengelirukan ataupun memberikan rasa tidak puas hati pengundi terhadap mana-mana pihak. Ya. Dr. Sarah, berbalik kepada title ataupun topik yang kita bangkitkan, antara fakta, persepsi dan emosi ini, tiga perkara yang cukup penting. Dalam kita menentukan sesuatu perkara itu merupakan sama ada fakta, persepsi, emosi, fitnah, berita palsu dan pelbagai lagi seperti yang dinyatakan Dr. Sarah tadi, penting untuk proses verifikasi itu. Kita di media kita memainkan peranan juga sebagai orang tengah dalam membuat verifikasi. Pada masa sama, the first hand user dan juga mereka yang mendapat maklumat langsung dari media sosial itu juga penting untuk melakukan proses verifikasi. Bagaimana kita memahami konteks verifikasi dalam kalangan, terutama kalau suka saya kaitkan dengan orang muda, ataupun bagaimana pula dengan mungkin yang mereka yang merupakan warga emas. Sebab sekarang ini kandungan berkongsi di WhatsApp group begitu pantas, laju sahaja, dan ianya terus forward, keep forwarding.
pandangan Dr. Sarah berkenaan proses verifikasi? Ini adalah satu masalah juga, Haris, kalau kita lihat adaptasi verifikasi ini adalah terlalu rendah di kalangan rakyat Malaysia kita kerana sebarang berita yang keluar di dalam Facebook ataupun mana-mana platform di mana kita lihat kesemua media perdana hari ini mempunyai versi platform media masing-masing, dan bukan saja media perdana, banyak media persendirian pada hari ini yang kita dapat lihat menyebarkan banyak maklumat. Jadi di sini rakyat kita ni banyak tendensi dia lebih kepada membuat komen berdasarkan headline, berdasarkan tajuk yang disiarkan terhadap sesuatu berita. Jadi mereka tidak membaca sesuatu berita itu secara penuhnya. Dan saya juga ada menekankan bahawa apabila negara kita ini mempunyai penggunaan smart telefon bimbit ni yang terlalu tinggi, lebih daripada 90% rakyat Malaysia kita ni mempunyai penggunaan telefon smart ni begitu tinggi. Jadi mereka hanya scroll up and down dan melihat topik-topik utama, dan yang mana topik yang merasakan mereka harus komen, mereka akan komen tanpa membaca kandungan di dalam berita itu. Jadi inilah yang saya katakan, adaptasi verifikasi ini masih rendah di kalangan rakyat kita. Jadi kita bukan juga harus melihat topik sesuatu berita, apa tajuk sesuatu berita, tetapi kita harus melihat sumber. Siapa yang telah postkan sesuatu berita itu, adakah post itu dipostkan pada hari ini ataupun post berkenaan sudah pun berlaku pada pilihan raya tahun lepas, tetapi mereka ambil balik klip itu dan mainkan untuk PRU pada yang akan datang ni. Jadi kita lihat ini adalah satu benda yang tidak betul. Kadang-kadang rakyat kita ada sekelintir mereka terpercaya dengan apa yang sebenarnya berlaku. Rupa-rupanya video klip itu telah berlaku pada pilihan raya yang lepas. Jadi perkara inilah perlu kita tekankan di sini. Siapa yang post pada waktu bila insiden berkenaan berlaku, dan pada masa yang sama kita harus lihat sumber, Haris. Kadang-kadang kita terlepas pandang sumber ni. Adakah sumber ini sahih daripada ahli politik ataupun parti-parti politik ataupun daripada sesuatu organisasi, tetapi kadang-kadang kita terpedaya juga dengan sumber sekunder. Sumber sekunder inilah yang secondary data inilah kadang-kadang kita tidak tahu sama ada kesahihan ini betul ataupun tidak. Itu untuk beberapa platform media sosial. Tetapi kalau Twitter lagi bahaya, kerana satu hashtag dengan perumbuhan satu huruf juga boleh mewakili mana-mana institusi, tetapi pada yang masa yang sama itu adalah pautan hashtag yang salah. Jadi verifikasi ini adalah satu perkara yang penting. Ya, pasal itu saya sarankan sebarang propaganda yang ditularkan di dalam media sosial ini haruslah berdasarkan fakta dan kejadian yang benar, dan bukannya berdasarkan satu rekaan naratif yang palsu semata-mata retorik politik. Jadi kita haruslah berhati-hati di dalam PRU yang akan datang ini. Sila buat verifikasi sebelum anda kongsi, sebelum anda like, kerana ia bakal meraih banyak likes dan komen atas pautan yang tidak betul. Baik, secara ringkas, doktor berbahagikan 1 minit. Apakah nasihat doktor kepada orang ramai dan ahli politik? Kalau kita dapat lihat media sosial ni memang bagus, ada kebaikannya. Namun ia juga boleh melibatkan seperti berita palsu, fitnah, tomohan yang berleluasa, dan ia akan mewujudkan masalah defisit amanah yang serius dalam kalangan terutama rakyat. Jadi apakah pesanan doktor? Apa yang ingin saya sarankan kepada parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik adalah tahap penggunaan media sosial ini haruslah kita lihat dalam bentuk proses kesederhanaan di sini. Jangan terlalu banyak menaikkan maklumat-maklumat yang berunsurkan kebencian, berunsurkan fitnah ataupun memburukkan sesiapa di sini, kerana rakyat pada hari ini mereka boleh mendapatkan banyak sumber untuk mereka membuat sebarang perbandingan. Jadi bukan hanya
platform ataupun platform media sosial yang anda gunakan sahaja mereka melihat, tetapi banyak pihak-pihak lain, parti-parti lain, ahli-ahli politik lain yang mereka juga mempunyai tendensi untuk mengeluarkan banyak bentuk pautan di dalam platform media sosial. Jadi perkara ini perlulah kita tekankan di dalam pilihan raya ini, dan pada masa yang sama kesederhanaan anda. Sekiranya anda mengeluarkan maklumat yang terlalu banyak palsu berbentuk fitnah, ia mungkin akan mengakibatkan satu sikap kekeliruan ataupun sikap muak terhadap politik negara kita. Jadi perkara ini perlulah kita perbaiki, kalau boleh berpolitik secara beremak berdasarkan fakta. Inilah perkara penting yang ingin saya tekankan, kerana sekiranya tidak menggunakan elemen-elemen ini, ia bakal boleh mempersoalkan tahap kebolehpercayaan rakyat terhadap sesuatu parti, terhadap sesuatu ahli-ahli parti. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi pandangan Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy, penanalisis politik dan media sosial UiTM, berkongsi pandangan serta idea, dan sudah tentu ini merupakan platform yang cukup penting untuk kita menjana idea. Menjelang Malaysia memilih, banyak lagi siri yang akan kami bawakan selepas ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Dan saya Nina Rozman. Salam hormat.